pasukan Homeboyz buat pertama kali untuk mereka di Super. Actually top 6 lah, dua-dua tim. Bosku dengan Homeboyz ada dekat top 6. Tapi benchmarknya tu actually realistik lah, tapi diorang tak go. Diorang masuk playoff tu pun aku rasa dah okey dah sebenarnya. Kan? Aku letak diorang top 6 sebab 5 minggu awal tu diorang perform sangat-sangat bagus lah. Diorang perform sangat-sangat mantap. So bila diorang tak konsisten, aku rasa playoff tu dah okey lah. First of all, tim yang bagus, dia memerlukan kewangan yang bagus lah. Terus terang sebab yelah buat apa diorang main game kan. Kalau bukan untuk mencari income tu bukannya untuk dia pergi main mesin, tak, untuk dia bagi keluarga dia makan, macam tu. So bila kita bagi income yang bagus, diorang pun akan perform bagus lah. And antara benda paling utama aku bagi diorang is gaji lah. Gaji yang tetap. Bila gaji tetap dan kenaikan setiap season. So setiap season diorang akan naik. And aku tak pernah marah diorang ke, aku rasa lah. Aku tak pernah letakkan pressure untuk diorang ke, aku tak pernah bagi diorang stress ke, tak pernah. Tapi aku selalu bagi moral support lah. And keduanya aku sediakan facility lah. Sebab banyak tim kat Malaysia ni facility-nya kurang bagus. Talent ada, banyak je player-player bagus kat Malaysia ni. Tapi bila diorang, dia bukannya pasal kau masuk e-sport kena ada gaji, tak tau. Tapi bila kau dalam pro scene, kau kena, yelah, masa kan. Benda masa tak boleh beli. So kita contribute dengan benda tu. So diorang dah takkan masa diorang untuk main game, untuk bawa nama kita, then why not kita bayar diorang certain part of amount untuk diorang termotivate benda tu. Okay, qualifier Qualifier diorang memang struggle lah. Diorang bukannya jumpa dah dekat top 8. Tak, diorang daripada 1000 lebih tim. Jalan, best of one ni benda yang paling susah. Kau kalah terus lah. Tak ada ni. So qualifier tu yang membuktikan diorang ni layak untuk masuk sebenarnya. Diorang jumpa banyak tim dan finalnya jumpa RTZ. Antara rookie tim yang kuat dekat Malaysia ni. Atau masa tu dia bawa nama Geek Academy. Ibu perkara ni berdasar ni dapat TV. Sisi dua yang cantik daripada bahagian belakang terus ke hadapan, menumpaskan dua hero dan Kristen akan diterus serang oleh pasukan Homeboyz yang layak masuk ke MPL Malaysia. Tapi aku rasa diorang dah prepare lah. Diorang dah, mental diorang is akulah yang polish untuk diorang ada mental berjuang tu. Tapi kesusahan tu memang banyak lah. Aku rasa Abah mungkin lebih tahu lah macam mana susahnya nak bawa tim ni. Sebab aku just bagi duit, bagi moral support sikit, then okay. Abah yang marah ke ini ke itu ke Abah. Semuanya Abah. So persiapan diorang tak 100% lah aku rasa. Tapi diorang dah ready untuk masuk MPL. Tapi dalam MPL pula adalah kadang dia macam gini, kadang macam tu. So benda tu normal lah kan. Benda boleh menang tak menang kan, disiplin out. So the biggest problem dalam Homeboyz Mobile Legends ni is disiplin in game, bukan disiplin luar. Disiplin luar diorang sangat-sangat bagus, punctual, training semua dia. Tapi disiplin in game tu kan, decision yang diorang nak buat, rotation diorang buat, itu yang ada masalah dalam Homeboyz. So aku bukannya pro player, tapi aku tak tahu sangat benda tu, tapi aku tahu, aku nampak lah benda tu. Dan diorang pun sendiri mengakui lah yang diorang kurang disiplin in game. Sometimes diorang blank, tak ada idea macam tu. Kalau nak cerita pasal qualifier tu, kadang aku macam terdetik juga, sedih lah. Sebab qualifier kita orang memang betul-betul aku tak boleh describe lah. Memang benda tu paling sedih lah bagi aku. Sebab nak layak tu kan, even aku manager pun aku rasa yang susahnya. Boleh dikatakan lah dalam bracket tu semua team maut dalam bracket kita orang. Sampai lagi kita orang top 4 pun kita orang jumpa yang paling maut. Yang aku paling sedih masa hari top 4. Aku dengan Cibi kat Terengganu. Diorang dekat Selangor. Jadi kita orang split kat situ, tak boleh main dekat-dekat. Aku masa tu bini aku memang aku cakap dah nak sampai apa ni? Dah nak beranak lah. Dah cukup lah 9 bulan lah perut dia tu. Tapi tempat qualifier MPL aku cakap bini aku, boleh tak bagi aku 3 hari? Tiga hari ni aku
keluar dengan GB, aku pergi kat studio kita orang Sukma, kita orang tidur kat situ 3 hari untuk main qualifier. Tapi akhirnya ni lah kita orang, apa yang aku cakap bini aku tu, aku nak keluar 3 hari. Bini aku dah sarah gila mengandung situ. Aku cakap lah dia, memang aku cakap tolonglah 3 hari ni je aku nak buktikan, sebab qualifier ni satu tak nak dapat lagi pun kita orang dah top 8. Kita orang memang nak betul-betul. Lepas aku duduk 3 hari, lepas tu dengan cibinya exam SPM lagi, dengan cikgunya tak bagi dia keluar. Aku naik turun sekolah dia, aku minta jumpa dengan guru besar dia. Aku cakap, tolonglah cikgu, saya nak, ni memang cakap bukanlah masa depan, tapi ni merupakan, kalau kita orang menang ni mungkin terbuka satu jalan baru untuk kita orang dalam bidang e-sport ni. Lepas tu cikgu dia faham, aku sempat tunda dia punya lisan SPM semua. So macam memang aku cakap rumit lah bagi aku yang dekat Terengganu ni. Tapi last sekali maksudnya orang cakap usaha tu tak mengkhianati hasil lah. So aku betul lah, aku tak main, dorang yang main. Tapi untuk aku, bagi aku yang backstage ni, orang cakap kadang-kadang aku rasa korang tu, aku sanggup tinggal bini aku 3 hari, sedangkan bini aku sangat mengandung. So benda tu kadang itulah bomba daripada sedih kat aku. Untuk part event ni pula, dorang tanya, wah macam mana Pak? Cibi boleh main tak Pak? Kalau Cibi tak ada main, bahaya ni. So aku cakap tak apa, aku try usaha kan. Bukan qualifier je lah, masalah Cibi ni dia SPM. Kadang-kadang sekolah dia terlampau ketat sebab dia duduk asrama kan. So tapi banyaklah pihak yang bantu aku kat Terengganu tu. Maksudnya untuk lepaskan GB tu, ada macam badan-badan NGO juga yang tolong aku. So aku cakap terima kasih sangat-sangat lah. Kalau aku tak dapat manage waktu GB exam tu, mungkin aku takkan ada kat sini. Dan aku rasa Homeboys pun takkan ada lah. Bukan aku nak cakap sebab tu, cuma itulah peluang paling moment lah dekat kita orang punya qualifier. Sebab tanpa Cibi, aku rasa kita orang tak boleh jayakan untuk qualifier tu. Bukanlah Cibi ada menang, tapi sebab dah 5 orang melengkapkan dekat situ lah. Itu lah momen paling sedih. Kelebihan diorang ada chemistry yang bagus. Diorang dah sama-sama. Diorang ada jungler yang baik, diorang ada Anip. Side lane yang bagus. Lepas tu 3 beradik tu yang dah chemistry daripada kecil. Kekurangan disiplin in game. Memang level dia baru, disiplin dia baru 10% lah aku rasa. Even early game pun diorang belum cukup solid lagi lah dalam nak buat keputusan. As a team satu je, diorang ni dah macam adik-beradik. Dia betul kita orang ada 3 beradik. Ifani, Ijat dengan Sepat, 3 beradik. Tapi Anip ni dah duduk kat rumah Ifani dah cakap sebelum MPL lagi. So bila diorang duduk rumah sama-sama, diorang dah macam family. Even gaduh ke apa, diorang akan, itulah sebenarnya kalau bagi saya, kalau saya kat tim lain kan bergaduh mesti orang akan berpecah. Sebab tak satu kepala. Tapi diorang tak. Diorang as a team kebaikan diorang memang saya boleh cakapkan diorang punya kualiti persahabatan ni betul-betul the next level lah. Sebab Homeboys ni pun dia ada konsep macam tu. Diorang dah macam adik-beradik lah. So apa-apa jadi, kalau macam cakap patah Melayu cakap lah, adik cincang takkan putus. Konflik normal lah dalam tim. Kalau tak ada konflik ni benda tu cacat lah. Konflik is normal, tapi diorang boleh adapt dengan setiap masalah tu sangat-sangat sekejap lah. Within 1 jam 2 jam dah settle. Konflik besar pernah kita ada satu masalah. Masalah tu lahir daripada Cibi. Sampai Ijat dengan Ifani cakap katanya, Wah, tolong cari player lain mid tu. Tak sanggup dah dengan adik kau. Ijat dengan Ifani, ni jujur lah, saya tak nak berlapis lagi. Dia emosi. Masa tu saya tak ada dekat situ, saya keluar. Maksudnya saya tak ada dalam bilik MPL tu. Saya pergi duduk dengan caster-caster, saya tengah borak. Tiba-tiba saya tengok diorang semua keluar. Saya tanya kenapa keluar? Cibi tu merajuk lagi buat hal, tak nak scream, tak nak apa. So kat situ konflik paling besar lah bagi saya. Tak apa, aku masuk dalam kat Cibi. Bi, kenapa Bi ada masalah? Cibi cakap tak ada masalah. Cibi kalau dia dengan aku ni, dia akan berlapik sikit. Aku cakap, kau gaduh dengan orang? Tak adalah. Dia macam tu lah. Janganlah gaduh, kita nak start match lagi 2 jam je. Aku nak kena tenangkan 4 player. Dia ada 4-1. So aku tak boleh backup satu ni. Dan aku tak boleh juga backup 4 ni. So aku nak kena laku adil lah kat situ. Aku cakap sabar, kita bincang dulu. Tak kisah awal, aku tak nak juga. Balik rumah ni aku nak tim lain. Sabar. Mungkin masa tu semua perasaan tengah marah kan. So tak boleh nak kontrol. Bila masuk, saya bincang. Diorang okey semua. Berbuka puasa sama-sama. Mungkin sebelum berbuka kan, mood ke laut sikit. Kalau lepas ni Cibi, sebelum start game jangan buat hal. Maksudnya buat hal tu sebab apa? Sebab mungkin hilangkan apa ni? Banyak benda lah yang akan spoil bila buat hal sebelum game start ni. So kat situ Cibi memang 360 berubah terus. Dan memang Cibi tak ada buat hal macam tu lah.
Perancangan mungkin ada pertukaran 1-2 player lah. Ada try out juga, ada penambahan dari segi coach. And to be honest, Homeboys tak ada coach langsung. Tiada coach di Homeboys. So diorang sendiri draft, diorang sendiri study, diorang sendiri rotate, diorang sendiri training and no coach at all lah. So aku rasa kalau kita tambah sikit lagi kan 2-3 orang player, insyaAllah lah ada fight sikit lah. And coach, player lama ada yang naik analisis, ada yang akan duduk di sub lah. Diorang sendiri willing to stay dekat sub sebab ya, kadang-kadang mekanik makin lama makin tumpul. Untuk ada satu player tu Hakim. Hakim ni kita orang masa sebelum qualify lah, kita orang cari satu sub sebab nak masukkan aku mungkin dah tak relevant dalam scene pro league ni sebab aku dah tak spend time sangat banyak dengan ML. So kita masukkan Hakim. Adalah dia kat Homeboys ada lawan bulan-bulan, tapi akhir-akhir tu dia dapat offer daripada Reborn. Bila once dia dah masuk Homeboys tu, saya rasa mungkin itulah detik dia melonjak dekat ML ni. So tanya Hakim ni siapa, daripada mana semua. So kita orang qualifier, tapi dia dekat sub player lah. Dia player ke-6 yang akan menggantikan Chibi kalau ada apa-apa. Jadi sebelum kita orang, maksudnya 3 hari sebelum qualifier tu, Hakim PM saya, "Bak, aku dapat satu offer daripada Reborn. Kau rasa macam mana, Bak?" Maksud peluang untuk MPL ni tak datang kepada semua orang tau. Engkau salah satu yang dapat. Mungkin ada 1000 orang menunggu tapi engkau yang salah satu dapat Reborn invite. Maksudnya kalau kau nak ambil benda ni peluang untuk kau boleh pergi. Tapi kalau kau macam sayangkan friendship, kau sanggup untuk teammate kau boleh stay kat Homeboys. Tapi kalau kau pergi, aku tak cakap kau yang orang yang selfish. Last kali dia pun memang ambil peluang untuk dia pergi ke Reborn. Dan kita orang pergi kat Reborn pun, kita orang jumpa Reborn tak pernah menang. Kita orang lawan tim lain okey. Bila lawan Reborn je kalah. Tak tahu, mungkin kita orang terlalu underestimate ke. Tapi nak cakap underestimate tak juga. Kita orang study dia orang punya meta. Tapi memang tak boleh menang. So sebab Hakim tu dekat Homeboys dia macam seekor kucing yang garang lah. Tapi bila dekat Reborn dia dah jadi macam harimau pula. So Hakim ni orang yang cepat belajar juga lah. So OMZ tu ataupun dikenali sebagai Bang. Bang ni memang orang yang dah lama dengan event ni. So waktu tim lama ni dia orang yang banyak berjasa lah dekat event ni. So memang dulu diorang main tournament. Cuma Bang dia belajar sekarang. Slot MPL ada 10 tau. 10 player yang boleh masuk. So diorang ber-5, saya 6. So kita orang tak tahu nak letak siapa lagi. Ada 4 kosong ni. Kita orang takkan bagi slot tu suka-suka hati kat orang lah. Mungkin kita orang bagi orang yang banyak berkorban untuk Homeboys ni. Aul ni saya dulu memang satu tim dengan Aul. Dan bagi saya Aul ni memang orang yang berkebolehan lah dalam main. Cuma satu je, saya paling tak suka perangai dia memang degil gila. Dia punya degil tu saya tak boleh describe lah. Dia memang keras kepala gila. Contoh saya akan cakap ini enemy banyak pick off punya hero, banyak CC, pakailah Purify. Tak, dia nak pakai spell dia suka. Cakap tak apalah, lepas tu bila masuk lagi dia kena tangkap. Enemy ni tangkap aku lah. Okay, kalau kau pakai Purify kau boleh keluar. Macam itulah. Tapi awak ni memang orang yang dia memang akan ikut dia punya naluri dia je. Dia takkan terima pendapat orang. So macam tu lah. So memang bagi Aul ni memang orang yang boleh bermain kan. Memang bukanlah kita masuk tu untuk apa, tapi dia memang orang yang ada background dia, memang dia ada pro scene punya background lah. Dan kalau macam kau cakap tadi, betul ke Aul game rating betul. Memang Aul ni ada fanbase yang besar dan saya mungkin lah dalam banyak fan yang support Homeboys ni fans Aul. Aku orang yang tak pressure player. Dan diorang mental yang fragile lah. Mental fragile apa lah? Senang koyak sikit lah kan. Cuma diorang bagus, diorang tak ekspresikan koyak tu dengan cara yang negatif lah. Itu yang bagus lah. Cuma kalau diorang boleh kawal mental diorang, aku rasa diorang boleh lagi kuat lah, InsyaAllah. Actually aku target toxic tu macam aku cakap tadi. Masa minggu ke-5 tu aku tengok diorang punya performance tune. So aku target toxic. Tapi bila dah lepas tu dah tak konsisten, playoff pun okey dah sebenarnya. Itu je. Dia tak membanggakan tapi membahagiakan. Faham tak? Dia tak bangga pun tapi bahagia, happy. As a team yang baru, start dari qualifier, that one is a very good lah. So untuk MPL kali ni, Daddy punya target tak banyak pun sebenarnya. Daddy masa mula-mula aku buat team ni, dia cakap target aku satu je, Mak. Masuk MPL. Itu je target Daddy.
Kita orang tak target banyak sangat. Cuma kita orang target untuk masuk playoff lah. Maksudnya jadi 8 terbaik sebab mungkin season depan kita orang dapat main dengan cara invited. So Daddy punya target tu satu je, memang aku ingat sampai bila-bila. Dia cakap masa mula-mula aku nak buat Homeboys ni, target aku tak banyak pun. Cukup aku masuk MPL. Aku nak satu tim yang boleh lalu daripada jalan bawah. Sampai atas kau nak kalah apa, nak kecam apa, orang tak tahu macam mana kau lalu dekat qualifier. Dia punya perit ni macam mana. Kebanyakan 1,700 tim, 2 tim je yang layak. Kau tak peritnya. Sebab tu bila kita orang dah menang, Daddy tak pernah macam soal pun kita orang kalah dekat MPL. Maksudnya kenapa kau kalah ni? Tak ada, Daddy tak pertikaikan. Sebab Daddy punya target masuk MPL je. Kita orang dah tengok tim-tim, okey tim ni kita boleh menang, tim ni kita boleh kalah. Tapi masa hujung-hujung week 8 MPL tu kita orang ada kat nyawa-nyawa ikan lah. Maksudnya di proses yang cakap mungkin boleh tersingkir, mungkin boleh stay. So kat situ dah memang tertulis rezeki untuk Homeboys masuk ke playoff. Macam sehari sebelum game start tu dia cakap, esok korang lawan Red, kalau korang menang korang akan manage ke depan lagi. Tapi kalau kalah aku tak ada apa-apa. Aku dah cukup bangga, kau dah masuk playoff, masuk MPL tu dah buatkan aku bangga. So kalau kau nak esok kau jangan main tanpa maksudnya ada pressure ke apa ke, main je. Menang-menang, kalah-kalah. Okey, PMPL season 3 benda yang paling aku happy, bangga, lepas tu aku sedih, stres, aku rasa gembira dengan happy sama kan. Semua perasaan ada di PMPL season 3. Ni bukannya aku nak lebihkan PUBG ke, tak. Sebab aku di dalam scene tu. So bukan aku cakap ML tak, tapi aku dalam diorang menghadap 11,000 tim. 11,000 tim kau jumpa hacker nak masuk PMPL dengan cara yang tak betul kan. Kau jumpa ni lah benda-benda bug, kau jumpa semua. Diorang go through sampai ke grand final. And PMPL season 3 qualifier totally stress. Aku orang yang paling stress. Sebab tu aku ada gastric. And good. Aku stress gilanya nak memikirkan jangan Naoki tumbuk muka San merajuk, San tak boleh buat. Aku duduk tengah-tengah, meja Naoki maknanya San. San, kita sudah boleh ni San. Rezeki je ni. Buat betul-betul je kan. Tak jadi. Pop dia nak bangun. Tak boleh, gua tahan. Lu relax, gua tahan. So PMPL memang benda yang stres lah. Pada aku benda yang stres. Tapi aku happy gila lah. Diorang daripada hari second day tu, first day, second day Farang Legend nombor 1 tak silap aku. Diorang tim pertama yang achieve 100 3 digit lah, 100 point. So tim Homeboys nombor 11 ke nombor 8 tak silap aku. Yang diorang nombor 4. Itulah aku rasa best lah. PMPL season 3 memang best. Minggu pertama diorang tak lepas. Dan bila tak lepas tu, diorang satu benda yang bagus ni, diorang rasa macam kenapa Daddy tak pressure Sebab aku memang tak pressure. Macam tak lepas tak apa lah, dah buat minggu kedua. So minggu kedua diorang lepas, minggu ketiga diorang lepas. So bila diorang lepas tu, diorang betul-betul ngam-ngam hidung je. Masa chicken dekat Sunhawk tu pun aku yang minta diorang tukar drop spot. Sebab aku tahu R2K tak main ke apa benda tak main kan. Sebab aku tahu akan ada team akan shutdown diorang untuk diorang tak lepas. Tendang tim lama dia NED pergi ke Datuk Sapa kerana pada waktu ini dialah dia hero mendapatkan DAP tepat ketika menjanjikan dia 10 markah. Dia sudah lepas dan Homeboys akan dapatkan winner-winner Cekadina di dalam satu game yang sangat pelik pada waktu ini. Technically aku ni orang yang faham analisis tentang PUBG ni. Tapi aku bukan pro player lah, sebab aku pun tembak ke laut cadangan. So diorang cakap lah thank you lah Daddy sebab buat benda ni macam ni macam tu. Aku rasa PMPL season 3 ni kalau kau tanya aku tak pernah expect diorang sampai nombor 6. Aku rasa diorang sepatutnya nombor 18. Target aku tak top 12. Tapi diorang make it happen dapat nombor 6. Aku happy sebab ada hari kedua, map pertama diorang nombor 1 je. Happy kan? Kau tim baru kot. Tim yang memang penuh konflik, bertumbuknya lagi, tak ada coach, ada Muslim lah kan, coach dia. Tapi Muslim pun kadang tak boleh deliver apa benda yang dia nak deliver dalam game tu. Sebab yelah player dia diorang ada ego diorang. Terus terang diorang ada ego diorang sendiri. Actually kalau korang player-player tengok video ni, Muslim tu dah buat kerja dengan bagus. So tak ada sebab lah aku nak ketepikan Muslim sebenarnya. Muslim tu bagus. Kalau korang nak tahu dia punya input tu bagus. Kalau player tengok lah benda ni. Yang aku harap korang boleh penetrate dia punya idea tu dalam korang punya game. Aku rasa kalau tak ada info dia pun
Homeboys takkan sampai ke nombor 6. Actually boleh buat lagi bagus, cuma diorang tak settle down hari kedua, map 1, map 2 diorang tak settle down. Sepatutnya Musi cakap aku, sepatutnya map 1, map 2 Obot atau Zen masuk. Supaya diorang boleh fikir di map ketiga untuk diorang sustain pergi sampai hari ketiga. Tapi hari kedua diorang tak settle down. Bila circle lari teruk, diorang mental diorang totally out. Tapi pada aku okey je lah, nombor 6 tu okey je lah. Anti-circle nombor 3 tu pun dah cukup happy. Partner aku juga dapat solo kan. So Homeboys nombor 6 okey lah. Hyper Wanted je nombor, tak tahu nombor apa. Asyik. What's up guys? Aduh, wait. Struggle dia Struggle dia ialah tiba-tiba aku dapat tahu kena start balik pada bawah. Struggle dia tu lah mental. Aku kena mental kat situ kan. So lepas tu dengan tim yang baru buat pula, masa training singkat, pressure dia kat situ lah. Tapi Alhamdulillah. Struggle yang aku hadap daripada PMCO ke PMPL, bagi aku tu memang the real struggle lah. Sebab banyak tim yang compete kan. Tak silap aku 11,000 tim lah yang PMCO. 11,000 tim. So dia nak masa tu qualifier PMCO tu dia nak top 11 tak silap aku. Top 11, 11 tim tak silap aku, 11 tim lah. Lepas tu kita orang pun ngam-ngam layak je masa tu. Daripada 11 tim tu, kita orang nombor 10 tak silap aku. Nombor 10 atau 11 lah, memang ngam-ngam. Lepas tu bila ke semi final ke grand final, PMCO grand final tu lah nak top 4. Masa tu nak top 4 tu pun ngam-ngam dapat top 4. Tu memang rezeki lah kata. First struggle dia adalah kebiasaan dengan Naoki. Sebab gameplay Naoki dengan gameplay San Nuk Ajiji tak sama. So dia macam ada dua leader lah dalam satu game ni, dua alpha, San dengan Naoki. Kadang Naoki suruh, kami tiga tak setuju. Kadang kami tiga setuju, Naoki tak setuju. So kat situ dia jadi macam 50-50 nak buat setiap decision tu. So yang tu antaranya. Lepas tu lack of training, lambat training seminggu sebelum PMCO start. Lepas tu kebiasaan dengan gameplay team PMCO. Sebab gameplay PMCO dengan gameplay yang dah biasa main dalam PMPS season 2, season 1 lain gila. Gameplay dia tak sama langsung. So nak biasakan gameplay PMCO tu betul-betul take time lah. Lepas tu paling struggle sekali untuk 7 hari PMCO punya kelaikan tu, sehari main 3 game kot. Yang tu paling struggle sekali sebab yang tu dia based on luck, based on macam gameplay dia bukan gameplay tournament. Gameplay macam gameplay klasik tapi kena betul-betul disiplin. Kena betul-betul farm kill sampai 28 kill, 30 kill. At last dapat number 17 kan 16 tau daripada 11,000 tim ke 12,000 tim. Cukup makan. Kalau gameplay PMPL ni kita dah tahu setiap tim tu akan drop mana, tim ni akan rotate belah mana, siapa yang akan turun military base, siapa yang akan rock block. Tapi bila turns to PMCO ni, tempat yang kita turun tu boleh jadi ada orang. Sebab orang pun tak tahu kita turun situ. Lepas tu kita tahu sama ada rotasi sini siapa yang lalu, rotasi sini siapa yang lalu. Sebab kita sendiri tak tahu tim mana yang kita lawan. So kat situ pelik sikit lah gameplay dia. Susah nak sesuaikan. Seperti yang kamu tahu, kami ni start daripada bawah sebagai tim baru. So kami bersaing dengan 70,000 orang. Jadi yang aku rasa part yang paling struggle tu di PMCO tu. Sebab setiap hari kan kalau PMCO tu dulu kena bagi 3 match, tiap hari 3 match, setiap jam 7 tu. Jadi kami pun macam serius 3 match. Lepas tu kami pun tidak tahu macam mana dia punya pengiraan poin, kami tidak tahu macam mana. Jadi kami main sejak. Jadi ada part kami tusun tu macam 2 match tusun tu kami rasa macam mental down lah. Jadi kamu pun tahu je macam mana struggle dia kan kalau start di situ tu. Sebab 3 match ya, tiap hari 3 match ya anggota ya. Jadi macam susah lah sebab pengiraan pun tak tahu macam mana. Jadi tapi syukur alhamdulillah kami lepas juga selepas struggle gila-gila lah orang bilang. Terus terang diorang cuma prepare 40%. Diorang still dengan kerja hakiki diorang streamer, diorang fokus benda lain.
And training diorang pun kadang ada, kadang tak ada. Kadang cukup 4 orang, kadang tak cukup. Kadang trio je, scrim. Tapi dengan 40% tu diorang boleh bawa sampai ke nombor 6. Aku rasa okey lah kan. Diorang tak ada analisis, diorang ada Muslim je lah sebagai analisis, sebagai coach. Itu pun kadang Muslim tertidur. So, kita tak boleh salahkan Muslim lah, yang penat kan. Tapi pada aku, diorang masih belum di full blast lah, belum full blast lagi. Diorang masih lagi 40% lah aku rasa, 40%. Preparation diorang untuk PMPL ni 40%. Aku rasa untuk season akan datang ni, yes, dia akan ada improvement lah. Persiapan tim, lepas tu aku cari scrim lah, aku training, aku main TDM, macam TDM lah, senang cerita. TDM lagi satu, aku biar dulu dia orang main sama-sama sebab dia orang tu baru lagi sebenarnya masa tu. Dia Nuk, San, AJJ dengan Naoki masa tu. Dia baru lagi. So aku biar dulu dia orang cari chemistry. Aku ngobot lepak dulu tepi, tengok dia orang, tengok dekat Discord. Dekat Discord tu kadang-kadang dia ada record gameplay tau. So aku tengoklah rotation dia orang ni macam mana. Nanti bila ada scrim, seorang tak ada, aku dah ganti macam tu. Macam tu lebih kurang lah. So itulah persiapannya. Persiapannya training je lah, main scrim dengan Naoki. Aku tengok dia macam mana. Aku dapat tangkap sikit lah yang dia cepat marah, cepat koyak. Dia betul-betul nak menang macam tu, even dekat scrim pun. So aku beritahu lah dekat San dengan Tanuk, kita kena ikut flow dia. Dia nak macam mana, kita buat macam tu. Sebab aku dengan San dengan Tanuk dah tahu dah main macam mana kan. Cuma dengan Naoki je tak biasa lagi. Preparation aku untuk ke PMPL, mestilah aku training lagi kau kuatkan firepower aku. Sebab dulu aku tak kuat firepower aku, lemah sikit lah, tapi boleh je menembak. Role aku still support lah dalam Homeboys. Aku akan support Naoki, support San, support Gigi, tapi kadang-kadang Gigi kat belakang aku. Gitulah role kita orang. Tapi mostly Naoki dengan San lah kat depan. Persiapan diriku, aku memang tak banyak persiapan. Aku TDM je sebab aku nak tahu join mana satu scrim. Aku memang biar orang scrim 4 orang, cari chemistry dulu, bagi orang kenal each other lah. Sebab time tu kan time tu orang baru kenal. Aku pun baru kenal orang time tu. Jadi bagi ada orang dapatkan chemistry tu supaya nanti main ke NPL bagus, tahu communication baik. Bagi aku memang tidak ada persiapanku memang TDM je. Itu je persiapanku. Tidak lain. Player masuk, yes. Player keluar, aku rasa 2 orang tu lah. Obot Zin akan keluar pergi ke management. Diorang mungkin akan pergi Speed Society punya event ke kan, Homeboys Production punya workflow ke. So akan ada penambahan lah. Ada 2 slot player. Tapi aku rasa besar kemungkinan akan ada player yang akan masuk lah, yang kuatkan dari segi idea diorang. Sebab AJJ cakap aku macam ni, kalau kita cari yang firepower tinggi, tak guna juga sebab kita semua ada firepower. Kita nak cari yang ada idea. Macam tu lah. Alright, cerita detail pasal konflik Naoki dengan San ni, dia daripada qualifier lagi. Diorang sentiasa berbeza pendapat. Diorang sentiasa tak merge lah. Diorang punya ideologi tu lain lah. Diorang sentiasa bergaduh lah, bertembung. San ni jenis buat salah tapi aku salah macam tu. Naoki pula memang nak perfect je, tapi kadang dia pun salah kan. Tapi kebanyakannya Naoki banyak buat keputusan yang betul sebenarnya. Kalau kau tanya Nuk dengan Gigi pun, keputusan banyak Naoki buat yang betul. Cuma San banyak membuat satu keputusan lagi. Macam tu lah. Tapi dia punya peak dia bila aku tak ada time tu kat luar. No call aku, San dengan Naoki bertumbuk. Asal? Tak tahu siapa. Aku datang aku balik. Bila aku balik aku tanya, asal korang bertumbuk? Kita tengok CCTV kan, tengok CCTV. Lepas tu Naoki dia cakap, San, kau nak pilih tournament ke nak pilih konten? Lepas San cakap, fokuslah dua-dua. Tapi time tournament ni kita fokus lah. Tournament bagi 80% tournament, 20% konten stream. So kat situ Naoki macam tak puas hati lah. Dia nak San fokus tournament je dulu time tu. Mungkin cara San jawab tu pun salah juga. Macam San pun macam emosi juga kan. Sebab dia duk pressure minta tolong cari pengganti tapi tak jumpa. So cara San respon dekat Naoki tu pun macam disrespect jugalah. So kat situ salah San juga.
Lepas tu end up Naoki ni dia panggil San tak respon kat dia, macam bobok malas nak respon kat dia, macam malas nak layan lah kan, sebab dah tutup nama lah kan semua kan. Lepas tu tiba-tiba jadi perbalahan. Noki pula macam dia mau cari juga player baru untuk backup. Lepas tu Noki cakap begitu, San pula boleh time bercakap tu San boleh nak pergi jalan-jalan, nak pergi mana, merayap. Lepas tu Noki pun geram lah. Sofian masa tu berbangun, terkejut macam ni. Ui, Sofian pun nak perasaan sama macam aku juga. Dia dah lama tak tengok bertumbuk, so dia biar juga. Obok je Caca Hero Tamen. Oi, dah. Adalah orang datang beritahu kat aku, dia cakap Naoki tumbuk San. Serius lah. Sekali tengok CCTV, ni lah. Kedebuk. Aku aduh, hai. Aku memang tak sangka lah benda tu. Aku jadi hero lah tentu. Aku jadi penyabar. Tadi semua orang ngejek aku jadi penyabar tentu. Maknanya biar je. Masa aku tengok CCTV tu aku rasa macam tak cukup padu lagi tumbukan ni kan. Macam biasa lagi, macam tolak je. Sebab sepatutnya lagi padu kan, Naoki badan macam tu kan. Sepatutnya lagi padu daripada aku punya penampar. Tapi San cakap dia benjol. Awak benjol Aduh kau tu lah udang dia cakap kan. So San ni konflik dia ialah di mana Naoki tanya, San kau pilih untuk fokus tournament ataupun popularity? San pula jenis jawab jalan-jalan. Gitu. Dengan tuala dia kan, bawa mandi. Relax lah Naoki kan. Kita time tak ada game, kejarlah popular kan. Buatlah benda yang famous. Bila game, fokuslah game. Naoki tanya sekali, kau pilih popular ke kau pilih game yang kita nak main kompetitif? Macam aku cakap lah sampai jalan. Naoki tak boleh kan, macam kau tak fokus. Kalau dia cakap sama macam aku, jangan cakap aku jalan-jalan. Cakap aku biar cakap betul kan. So Naoki pun benda sama. Dia tak ada cerita banyak. Dia lompat daripada kursi dia, dia cepuk kepala San. So dia tanya lagi, kau, aku rasa lah dia tanya lagi, marah-marah lagi. San pun masih jawab benda yang kata macam gaduh sekolah. Mampu kau. Macam tu. Kau mampus. Macam tu. Tapi tak nak tengok mata betul tau. Tak nak, kau pun tak ada macam tu. Kau mampus kau lah. Satu das lagi sampai dan San terus keluar ke pintu ni. Macam pening. Aku kena tumbuk lagi kan. Jadi bila aku tengok CCTV ni macam, sekarang kau tanya aku lah, San lah yang trigger benda tu. Sepatutnya San kena duduk, okay, boleh, kita boleh poker insyaAllah kan. Tapi San, dia mungkin dia baru break up dengan awak A45 dia kan. Awak A45 tu tinggalkan dia sebab belum bermotor. San macam mana, bawa basikal pun macam orang mabuk. Mungkin lah sebab tu awak dia tinggalkan dia kan. Jadi dia cari awak baru sekarang kan. Siapa yang nak couple dengan San, boleh. Tapi San tinggi macam udang di sini. Tapi sekarang dia dah buat badan. So mana tahu esok-esok gini badan dia kan. Kita tak tahu, benda tu kita tak tahu. So macam tu lah aku rasa San dengan ni punya konflik. Dia tak ni pun. Aku settlekan, aku panggil dua-dua. Aku cakap kau dua-dua duduk sini. Maknanya semua ada lah. Pihak ada, Sofian ada. Time tu sebelum PKP kan, sebelum lockdown ni. Aku cakap kau duduk, aku nak kau pandang mata antara satu sama lain. Cakap apa benda nak cakap. Jadi Naoki pun cakap, kau sepatutnya pilih Hasan kan. Jalan ni kita buat, kita dah dapat masuk qualifier, buat betul-betul. Inilah jalan kita kan. Kenapa kita nak kena main-main gini-gini, kenapa? Sebab kalau kita buat betul-betul, usaha tu takkan mengkhianati hasil lah. Naoki cakap macam tu. So San pun daripada nak kejar famous, dia pun tak jadilah kejar famous. Dia pun terpaksa kejar apa yang Naoki nak lah. So San pun macam, yalah Naoki, aku minta maaf. Kau tengok mata San, tengok mata Naoki. Dia dulu tengok mata, sorry Naoki. So macam kelakar lah kan. Diorang mungkin, yelah diorang tak membesarkan macam tu. Aku membesarkan macam tu. Gaduh kan, gaduh, okay, tengok mata, okay, minta maaf. Baru real kan. Jantan ni tak kan, kau lah ni, kau lah. Macam tak apa.
Lepas pada momen tu Sun dengan Naoki berbaik tu lagi rapat, lagi happy lah. Dia jadi lagi macam mana, sebelum tu macam ni tau. Lepas tu bila benda tu dah jadi, Daddy pun dah brief kita orang, dah basuh kita orang semua. Benda tu jadi brother-brother lah. Macam adik-beradik pula. Macam ni lah. Macam ni. Lepas tu dapat. Lepas tu Sun dengan Naoki pun tak simpan perasaan, tak simpan dendam ke, tak ada. Mendatangkan hasil yang lebih baik. Sebab lepas jadi benda tu jadi lebih akrab, lebih bersependapat, lepas tu lebih respect each other lah. Macam tu. Diorang lebih brotherhood lah aku rasa. Dia memang akan ada gap lah kan. Dia akan ada gapnya confirm. Sebab dah benjol kepala Sun kan. Sun pun dah tak boleh fikir tentu. Dia fikir Penang ke Johor kan. Sampai dia ambil keputusan duduk Kelang. Sekarang dia menyesal dengan keputusan dia. Tapi yang bagusnya diorang lebih menghormati lah apa direction diorang. Sebab the reason why aku sign semua is tournament kan. Bukan sebab kau streamer famous ke, kau siapa ke, aku tak ambil tahu pasal tu. Yang aku tahu kau masuk as a tournament player. So aku treat kau as a tournament player. Aku tak pernah kacau diorang punya mental untuk join aku punya content, no. So as a tournament player, aku treat diorang sebagai tournament player lah. Even Noob pun cakap dia tak pernah pressure duduk kerja bawah aku. So aku rasa aku menjadi seorang yang pemimpin yang bagus lah dekat tournament player ni sendiri. Bila aku dapat tahu tu, aku cubalah nak cakap dengan diorang. Aku cakap, tapi benda-benda yang boleh buat diorang tak gaduh macam tu lah. Habis daripada bergaduh tu macam terkejut jugalah dengan apa yang jadi tu kan. Sebab tak expect benda tu jadi. Sebab lagi beberapa hari je nak start PMPL dah. Sampai Johor dah. Lepas tu time tu rasa down lah. Rasa macam malas lah main minggu depan. Dah tak mau main je lah. Lepas tu Daddy lah yang solve solution, yang solve problem tu. Daddy dipanggil Sun dengan Naoki duduk bincang apa yang tak betul, apa yang tak kena. Lepas tu Sun pun aku kesilapan Sun, Naoki pun aku kesilapan dia. Lepas tu salam lah, berpeluk lah dengan Naoki. Daddy cakap peluk dengan Naoki je, peluk lah dengan Naoki. Lepas tu alhamdulillah lah start. Lepas tu jadi lebih akrab lah, lebih macam lagi okey lah dengan Naoki. Okey, perasaan aku kita orang dapat nombor 6 So bila aku dapat nombor 6 tu, aku macam ada sikit kecewa lah. Sebab first day kita orang nombor 1, third day jatuh sampai ke nombor 6. Kecewa sikit lah. Sebab tapi expectation Daddy pun dalam top 10, top 8 macam tu. Bagi aku dapat secure top 6 tu, aku bangga lah. Sebab aku memang tak expect langsung kan. Sebab season 3 ni semua tim kuat, sangat kuat, susah gila nak lawan. So bila habis tu first day tu perform nombor 1 kan. Aku first day tu aku macam serius lah kita boleh buat macam ni kan. So selama ni benda ni kita tak boleh jangka pun kita tak kuat kan. Sebab aku dalam hati aku pernah cakap tim aku tak cukup kuat lagi. Memang aku macam tu, aku cakap tim Homeboys ni bagi aku tak cukup kuat, boleh main tapi tak cukup kuat. Tapi bila first day tu nombor 1 macam kuat juga, boleh juga main kan. Bukan tak boleh, sebab first day kita main chill je. Tak ada chicken pun tapi nombor 1. Tapi dapat circle jugalah. Circle memihak juga first day. Tapi walaupun dah circle, still kita boleh defend circle tu. Kayaknya boleh main lah. Bukannya tak kuat sangat, kuat juga, pandai menembak. Semua gembira tapi adalah sikit macam kecewa. Target yang Daddy Hood letak dekat tim Homeboys lah. Daddy pernah cakap, dia tak target besar pun untuk Homeboys ni. Dia kalau boleh kita still relevant setiap season. Target top 8 ke top 5 untuk dia pun dia dah cukup dah. Dia tak letak harapan tinggi untuk nak champion ke, nak ke C final ke. Dia tak terlalu push, santai je. Janji setiap season kita orang still relevant dalam PMPL. Bagi aku dapat secure top 6 tu, aku bangga lah. Sebab aku memang tak expect langsung kan. Sebab season 3 ni semua tim kuat, sangat kuat, susah gila nak lawan. So bila habis tu first day tu perform nombor 1 kan. Aku first day tu aku macam
serius lah kita boleh buat macam ni kan. Sebab aku dalam hati aku pernah cakap tim aku tak cukup kuat lagi. Aku hatilah. Sebab aku comeback daripada bawah sekali, paling bawah daripada 11,000 tim, bukan invited ke semi final. Masalah ni kan, masalah cinta lagi. Masa aku main 4 game tu aku dapat chicken sekali guys. Aku dapat chicken sekali, itu pun aku rasa bangga dah. Walaupun aku tak buat apa pun tapi aku memang bangga sebab aku dalam game time tu orang masih tak percaya aku sebab aku dapat chicken So itulah aku guys, pro juga kan. Terbesar, aku rasa aku menyumbang banyak lah kat situ. Sebab aku memang kat luar zone, aku memang cakap aku tunggu sini, aku boleh nampak dorang daripada atas rumah ni. Jadi aku mati zone pun tak apa, yang penting aku bagi information lah. Dekat skill tu aku tahu dorang, aku nampak dorang. Jadi aku tengok je semuanya, dorang pembunuh lah semuanya, macam tu je. Power. Okey, pencapaian nombor 6 ni, Homeboys ni dalam PMPL, aku rasa puas hati lah. Memang berbaloi sebab apa? Dia orang ni tim baru. Tim baru main, training pun kadang-kadang macam tu je. Tapi dapat nombor 6. Itulah yang aku terkejut tu. Aku puas hati lah. Tu kalau training betul-betul tu, confirm pergi C. InsyaAllah lah season ni pergi C pula. Pergi C. Itulah. Season depan aku target diorang sentiasa relevan dalam liga. Itu saja target aku. Relevan dalam liga maknanya apa? Maknanya diorang sentiasa disupport. Aku tak letak champion sebab apa? Benda ni is macam satu beban lah untuk diorang. Sebab apa guna champion kalau kau sentiasa dalam keadaan terbeban? Champion is champion, yes. Bonus, rezeki. Tapi macam mana kau nak sustain? Itu paling penting. Macam mana kau nak relevan? Macam mana kau nak sentiasa ada demand dalam community itu sendiri? Itu paling penting. Sebab kalau kau champion pun, end up dia gagal. Solusinya dia gagal. Ada champion tapi dimarah, dibenci community. Ada champion tapi tak ada effect, tak ada impact. So aku cakap orang lain, aku cakap orang ni tak bagi tinggalkan kan. Orang ni tak bagi tinggalkan. Aku salahkan orang ketiga, aku tak salahkan dia aku. Pop sekali. Lepas tu tarik drag masuk sini. Masa tu aku dah nampak Awi asyik call kat luar. Sampai dia tak tidur aku rasa masa tu. Aku syukur lah aku jumpa orang cakap ada dalam hidup aku ni. Aku simple je, kalau aku jumpa orang yang boleh guide aku ikut je.